Merhaba, beni İzzet Nadia binti Şerifuddin. Ben 23 yaşındayım. Dan işte mezun memnun oldum. Oh, ini kelas bahasa Melayu, bukan kelas Turki. Maaf. Assalamualaikum dan Alhamdulillah, pada hari ini saya ingin berkongsikan sedikit tentang pengalaman saya menyertai program pertukaran pelajar di Turki. Jadi, jom dengar. Di Turki, saya belajar di Universiti Karabuk, yang mana universiti ini terletak kira-kira 2 jam jarak perjalanan dari Ankara, iaitu ibu negara Turki, dan kedudukan geografinya berada di bahagian utara Anatolia, iaitu di utara Turki. Alhamdulillah, saya telah berpeluang untuk melawat ke 12 negeri di Turki, iaitu Istanbul, Karabuk, Amasra, Kapadokia, Izmir, Denizli, Kastamonu, Zonguldak, Konya, Ankara, Mersin dan Bursa. Bagi pendapat saya, tempat yang paling seronok di Turki adalah Konya. Konya adalah jantung Turki. Konya merupakan sebuah kota di mana bersemadinya Jalaluddin Rumi yang merupakan ahli sufi terkenal di dunia disebabkan puisi-puisinya yang indah. Saya juga berkesempatan untuk menyaksikan tarian Sema, yang mana tarian ini merupakan tarian ciptaan oleh beliau sendiri pada abad yang ke-13. Tarian ini sangat unik dan dilakukan secara putaran. Ingat, kita bermusafir ke banyak tempat bukan untuk bersukaria sahaja, tapi untuk meneliti serta hikmah yang Allah ciptakan di sebalik apa yang berlaku. Pengalaman pertama yang ingin saya kongsikan adalah penggunaan bahasa Turki dalam komunikasi seharian. Untuk pengetahuan semua, sesi kuliah di Karabuk diadakan dalam bahasa Turki. Malah bahasa Turki juga digunakan di luar kampus seperti di pasar, di jalanan dan dalam kehidupan seharian lain. Sebagai orang asing, kita semestinya akan menggunakan bahasa Inggeris jika kita ingin membeli sesuatu atau bertanyakan jalan, tapi mereka tetap akan menjawab dalam bahasa Turki. Berbeza di Malaysia, kita akan cuba bertutur dalam bahasa Inggeris semasa berhadapan dengan pelajar atau pelancong asing. Mereka sangat mementingkan bahasa kebangsaan mereka sehingga mengedepankan bahasa luar selain Turki. Hikmahnya, kita dapat mengutamakan bahasa kebangsaan dalam urusan seharian. Pengalaman kedua, saya dapat menghayati budaya dan suasana Islam di Turki yang sememangnya berbeza dengan Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, Turki merupakan negara Islam yang mana majoriti orang Turki adalah beragama Islam. Jadi tidak hairanlah bilangan masjid sangat banyak di Turki, khususnya Istanbul, sehingga dikenali sebagai bandar 1000 masjid. Antara masjid yang terdapat di Istanbul ialah Masjid Biru, Masjid Kecil Hagia Sophia, Masjid Sulaiman, Masjid Miriam, Masjid Ayub, Masjid Fatih dan banyak lagi. Di Malaysia, kebanyakan dinding masjid dibiarkan kosong sahaja tanpa ukiran. Tapi di Turki, seni ukirannya dihasilkan menggunakan tangan. Maka kita boleh mengambil idea daripada konsep yang diukir di dinding masjid-masjid di Turki. Contohnya, Masjid Wilayah Persekutuan mengambil konsep masjid dalam taman yang diilhamkan daripada Masjid Sultan Ahmed, iaitu Masjid Biru di Turki. Dari segi pakaian, saya melihat sendiri wanita Turki solat tanpa memakai penutup kaki. Jika di Malaysia, kita akan memakai stoking sebagai penutup kaki semasa menunaikan solat kerana kaki merupakan aurat. Menurut mazhab Hanafi, tapak kaki tidak termasuk sebagai aurat yang wajib ditutup. Satu lagi tentang pengambilan makanan laut di Turki. Sepanjang di Turki, saya jarang melihat peniaga di pasar basah menjual hasil laut seperti ikan, sotong dan udang. Jadi saya bertanyakan soalan kepada Humaira, sahabat Turki saya, tentang itu. Menurutnya, mazhab Hanafi tidak makan makanan laut kecuali ikan. Di Malaysia, hasil laut adalah halal dimakan. Jika ingin menikmati makanan laut, kita boleh dapatkan di restoran atau pasar. Oleh yang demikian, bagi menghormati budaya Islam di sana, lebih baik kita elak daripada makan makanan laut agar dapat mengelakkan berlakunya salah faham. Saya juga berkesempatan untuk merasai pengalaman musim yang berbeza kerana Turki merupakan negara 4 musim. Alhamdulillah, saya sempat merasai musim duruh dan salji di musim sejuk. Hikmahnya, kita dapat menyaksikan sendiri betapa Allah Maha Hebat dalam menciptakan dunia ini dengan pelbagai musim, bukan sahaja musim panas dan hujan sepanjang tahun seperti di Malaysia. Pengalaman menikmati makanan di Turki juga tidak dapat saya lupakan. Turki mengamalkan pemakanan yang sihat. Sarapan mereka selalunya mengandungi sup, timun,
tomato, keju, buah zaitun, sedikit mentega, roti dan jam akan digandingkan dengan sosis, sambal, kentang dan lain-lain. Kalau di Malaysia, pastinya nasi lemak menjadi menu popular untuk sarapan dan ianya mengandungi kalori yang tinggi dan kurang sihat. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan pemakanan yang lebih sihat seperti orang Turki. Selain itu, layanan orang Turki terhadap orang asing seperti saya menjadi memori yang indah buat saya. Untuk pengetahuan semua, kanak-kanak di sana sangat mesra dan mudah bergaul dengan orang lain. Teringat satu hari, saya ada menegur 2 orang budak. "Merhaba, saya ingin ada nek." Dan adik itu senyum sambil memberi reaksi yang baik. Katanya, "Ben Ehsan, Bebu Ain." Alangkah mesra dan beraninya kanak-kanak kecil itu. Kemudian, remaja dan rakan sebaya Turki sangat peramah dan tidak sombong. Walaupun saya tidak faham berbahasa Turki dan dia tidak faham berbahasa Inggeris, bayangkanlah kami pernah berinteraksi antara satu sama lain menggunakan aplikasi terjemahan Google. Terusnya, apa pula layanan orang dewasa terhadap orang asing seperti saya? Mereka sangat pemurah. Contoh yang paling ketara adalah melalui pengalaman dengan pensyarah saya di sana yang kami panggil Hoja Mustafa, iaitu Cikgu Mustafa. Beliau akan menyediakan teh dan kopi panas untuk kami setiap kali kami menziarahi ke bilik beliau. Jika 10 kali kami melawat, maka 10 kalilah beliau akan menjamu kami dengan kudapan dan teh panas Turki. Ini menunjukkan orang Turki merupakan orang yang sangat mesra, sangat baik dan peramah dengan orang lain tanpa mengira usia. Sikap ini sangat mulia dan boleh diambil sebagai teladan untuk kita semua di Malaysia. Sebagai konklusinya, terdapat banyak pengalaman manis yang telah saya lalui sepanjang berada di Turki, seperti pengalaman menggunakan bahasa Turki untuk berkomunikasi, penghayatan Islam yang berbeza, budaya dan cara hidup orang Turki yang unik, dan layanan masyarakat Turki yang baik. Namun, terdapat juga pengalaman pahit dan cabaran semasa berada di Turki. Antaranya ialah sesat, berjauhan dengan keluarga semasa berlaku situasi panik dan banyak lagi. Saya percaya setiap apa yang saya lalui di sana, tidak kira pengalaman manis atau pahit, telah banyak mengajar saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Segala puji bagi Allah atas rezeki berharga ini, iaitu peluang untuk merasai sendiri pengalaman belajar dan menetap di negara orang. Semoga perkongsian ini membawa manfaat dan maklumat baru untuk semua yang mendengar. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula-gula.